InsyaAllah tadi pagi kita dah bincang berkaitan dengan kewajipan berdakwah. So topik pada kali ini insyaAllah kita akan lihat tentang dilema cabaran mu'alaf. Sebab apabila kita buat dakwah dekat masyarakat bukan Islam especially, insyaAllah akan ada orang yang memeluk agama Islam. Dan apabila mereka memeluk agama Islam, dia ada beberapa tanggungjawab penting yang perlu kita take care. Kadang-kadang di kalangan kita yang buat dakwah ni, ataupun kita jumpa orang non-Muslim dan sebagainya, kita ajak mereka masuk Islam, dan lepas dia masuk Islam, kalau kita tinggalkan orang yang masuk Islam itu begitu sahaja, dia boleh berlaku macam-macam masalah. Banyak kali bila saya jumpa dengan orang yang memeluk agama Islam, di peringkat permulaan, bila diorang datang ke pejabat, saya berbual dengan diorang, saya akan bagi tahu dengan dia, masuk Islam itu penting, bagus. Namun ada satu perkara yang jauh lebih penting daripada itu. Apa dia? Belajar selepas masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, tapi kalau dia tak belajar pasal Islam, dia akan jadi win. Dia akan jadi macam tak ada guna. Dan akhirnya, kadang-kadang kita boleh lihat, ada juga mu'alaf yang masuk Islam, kadang-kadang dah 30 tahun, 40 tahun, masih tak tahu apa-apa. Kan? Masih duk belajar benda yang sama dan sebagainya. So, mu'alaf ini, sebab apa? Sebab dia ada beberapa perkara. Dia ada dia punya dilema, dia ada dia punya prasangka, dia ada dia punya harapan, hatta harapan kita sendiri, mungkin ada harapan dia dan sebagainya. So, ini antara perkara yang akan kita perbincangkan pada topik ini. Bagaimana kita sendiri pun nak handle mu'alaf selepas dia memeluk agama Islam itu. Dan ini topik untuk kita yang nak handle kepada mereka. So, insyaAllah, ni kita boleh skip. Okey. First, kita perlu mengetahui apa dia sebenarnya pengertian mu'alaf dan juga mukallaf. Okey. Mu'alaf kita tahu, orang yang memeluk agama Islam. Betul? Betul kan? Orang yang baru nak menjinak-jinakkan diri dengan agama Islam. So, kita panggil mereka sebagai mu'alaf. Setuju? Setuju kan? Okey. Adakah mu'alaf ini hanya orang, okey, dalam tempoh orang itu menjadi mu'alaf. Contoh, ada orang dia masuk Islam. Okey, dia dah syahadah, dia jadi mu'alaf. Adakah seseorang itu dia akan kekal mu'alaf sampai bila-bila? Tidak. Berapa sebenarnya tempoh untuk seseorang itu menjadi mu'alaf? Berapa lama sebenarnya? Dan bilakah masa dia akan shift dia punya diri daripada mu'alaf kepada mukallaf tadi, kepada orang yang mukallaf, satu orang yang mana dia dah boleh live as a seorang Muslim, a normal Muslim. Berapa tempoh dah? Dia jadi Muslim ketika tu dia juga menjadi seorang yang mukallaf. Maka apa dia segala hukum tu tertanggung lah dia apa. Bila masa sebenarnya hukum tu tertanggung? Berapa lama tempoh dia jadi mu'alaf ni? Lepas dia besar. Selepas syahadah terus tertanggung. Betul? Betul? Okey. Yang lain? Dia tahu hukum mukallaf. Macam mana? Setelah dia mengetahui hukum mukallaf, berarti selesai. Okey, so maksudnya dia syahadah, dia terus settle. Setuju? Berapa ramai yang setuju dan berapa ramai yang tak setuju? Atau berapa ramai yang saya tak peduli lah. Ke nak bincang? Okey, kita bincang lah. Mu'alaf ni ada setengah orang dia sangka bila mu'alaf dia syahadah saja terus dia kena follow semua benda. Okey, kita kena tahu tahap mu'alaf itu sendiri. Ada setengah mu'alaf sebelum dia syahadah dia dah belajar pasal Islam. So dia dah ada basic knowledge about Islam. Boleh faham tak? Bila dia dah ada basic knowledge sebagai as a Muslim, bila dia syahadah, dia terus boleh tak mengamalkan Islam? Boleh ke tak? Dah boleh. Ada setengah orang, masa dia mula-mula masuk Islam, itulah first moment dia nak tahu pasal Islam. So, dia punya proses pembelajaran selepas itu baru akan bermula. Do you agree what I mean? So, bagi orang begini, bagaimana hukum itu nak terus terletak dekat dia punya bahu, dia baru je masuk Islam, bagaimana dia nak sembahyang 5 waktu, dia sembahyang pun tak tahu macam mana nak buat. Fatihah pun masih tak hafal. Do you get? Okay, kalau satu orang solat tanpa Fatihah, sah ke tidak? Tak sah kan? Tapi untuk mu'alaf ini, hukum itu terpakai tak?
Tak adalah kan? Dia masih ada exception. Betul ke tak? Tempoh exception itu sampai bila? Sampai mana dia dah boleh tahu, dia dah boleh mengamalkan diri as seorang Muslim dan iman dia telah pun kukuh terhadap Islam. Maksud dia bila kita tinggalkan dia, dia dah boleh live as a Muslim. Do you get the point? Okey, dan tempoh ini dia tak sama bagi setiap orang. Sebab ada orang sebelum masuk Islam dia dah belajar, dia dah yakin betul-betul, baru dia masuk Islam. Ada orang dia masuk Islam, selepas itu baru dia kena belajar dan dia akan cari keyakinan tersebut. Do you get the point? Ada orang in the middle. Dia belajar sikit, masuk Islam, selepas tu dia sambung. Do you get the point? Ada orang dia masuk Islam tak habis-habis. 40 tahun pun masih sama juga. Ada ke tak? Ada. Kategori setiap orang tak sama. So, tempoh bagi setiap orang tak sama. Namun, untuk pentadbiran, memudahkan urusan pentadbiran dan sebagainya, Majlis Agama Negeri-Negeri, dia telah menetapkan satu tempoh yang munasabah. Contoh, di negeri Perlis, kita telah tetapkan satu tempoh yang sangat munasabah, iaitu selama 5 tahun. 5 tahun tu saya fikir dah cukup dah. Dah tak ada lagi alasan untuk satu orang dalam normal circumstance. Dalam keadaan yang normal, satu orang bila dia masuk Islam, lepas tempoh 5 tahun, kalau dia nak cakap, oh saya masih tak tahu. Dia bukan tak tahu, dia tak mau ambil tahu. Dia kata point. 5 tahun itu saya rasa sudah kira tempoh yang cukup untuk seseorang itu memahami, untuk tingkatkan keimanan dia, untuk dia faham tentang agama Islam. Sebab tu kita limitkan dia dalam tempoh mu'allaf. Okey, jadi zakat mu'allaf itu apakah terpakai satu orang bila dia masuk Islam sampai dia mati? Macam saya kan, saya masuk Islam kan? Betul? Ideal masuk Islam kan? Betul? So betul? 7 tahun baru tu. Okey. So adakah dia masih layak untuk asnaf mu'allaf? Tengok keadaannya lah. Kalau dia pun apa ni senang lagi daripada orang Islam yang lama di Islam tu. Ni kaya ni. Lepas tu saya Zamri masih layak ke untuk asnaf mu'allaf? Adakah dia mu'allaf? Dia dah bukan mu'allaf lagi. Dia dah boleh live as a Muslim. Dia dah boleh mengajar orang pula. Kan? Dan dia tidak lagi terpakai dalam kategori mu'allaf. Dan apabila kita bercakap berkaitan dengan asnaf mu'allaf itu sendiri, duit zakat mu'allaf, yang mana saya fikir ramai orang yang salah faham, asnaf mu'allaf itu dia bukan bersifat bantuan. Asnaf mu'allaf dia bersifat hadiah. Kenapa saya kata dia bukan bersifat bantuan? Bermaksud apabila seseorang itu mu'allaf, kalau ada orang masuk Islam, kalau dia kaya, dia layak tak terhadap asnaf mu'allaf? Layak ke tak? Dia layak. Sebab apa? Dia hadiah. Dia hadiah. Bila ada orang masuk Islam, kita nak jinakkan dia, dan ataupun adakah asnaf mu'allaf itu hanya layak bagi orang yang telah syahadah, atau boleh juga untuk orang yang belum syahadah? Belum syahadah, kalau dia tidak sebagai kita nak. Belum syahadah pun boleh, selepas syahadah pun boleh, peringkat awal syahadah pun boleh. Do you get the point? So, kalau satu orang yang belum lagi memeluk agama Islam, tapi kita nak gunakan asnaf mu'allaf itu untuk menjinakkan dia kepada Islam, boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Sebab tu kalau kita tengok fatwa di negeri Perlis sangat clear dalam perkara tersebut. So asnaf mu'allaf itu boleh tak kita beri? Bila ada berlakunya banjir ke, kebakaran dan sebagainya, kita berikan duit zakat asnaf mu'allaf itu kepada non-Muslim. Supaya apa? Supaya kita boleh jinakkan dia kepada agama Islam. So dia boleh tak, dia layak tak terima? Dia layak terima. So dia dalam konteks apa? Dia dalam konteks hadiah. So kalau ada mu'allaf yang masuk Islam juga, di peringkat awal, kalau dia kaya, dia boleh tak dapat hadiah? Boleh. Do you get the point? Sebab dia dalam konteks hadiah. Dia bukannya kata mu'allaf itu kalau dia miskin baru dia boleh dapat zakat asnaf mu'allaf. Sebab dia bukan fakir atau dia bukan miskin. Dia bukan asnaf fakir, dia bukannya asnaf miskin. Dia mu'allaf. Syarat untuk dia dapat duit itu, apa dia? Dia adalah mu'allaf. Dia adalah orang yang menjinakkan diri dengan Islam, ataupun baru masuk Islam, baru masih nak
dalam lingkungan dia nak memahami, nak sesuaikan diri dengan agama dan sebagainya. Adakah dia tertaluk kepada beberapa amount? Maksud dia sekian banyak amount. Ada ke? Tak ada. Kalau nak bagi banyak boleh ke tak? Boleh. Kalau ada banyak, nak bagi banyak pun boleh. Kalau nak bagi sikit pun boleh. Sebab apa? Sebab dia hadiah. Dia tidak ada kiraan-kiraan tertentu. Tetapi perkara itu ditentukan oleh amil lah. Boleh faham tak? Mengikut berapa yang diorang ada asnaf tersebut. Pemberian itu dan sebagainya. Cuma apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, mereka asnaf mu'alaf ini tidak terikat kepada hanya bantuan, kepada hanya amount tertentu dan sebagainya. Daripada 1/8 itu, berapa pun boleh diberikan. Mengikut kesesuaian tadi. Is that clear? Okey. Dan gelaran mu'alaf ini, kadang-kala kalau kita tengok normally, sekarang saya tengok orang dah mula faham. Kalau pada peringkat awal waktu saya memulai agama Islam dulu, kita ini akan dicop sebagai mu'alaf sampailah kita mati. Samri tu mu'alaf tu. Saya tak apalah. Syekh Hussein Yi pun mu'alaf tu. Dia dah syekh tu. Dah belajar. Kan, dia boleh mengajar orang. Betul tak? Dr. Farid Rawi. Oh, dia mu'alaf. Mu'alaf. Ridwani pun mu'alaf. Mu'alaf. Tapi pernah tak kita dengar Abu Bakar radhiyallahu anhu mu'allaf? Adakah? Tak ada kan? Ali radhiyallahu anhu mu'allaf. Ada? Tak ada kan? Umar radhiyallahu anhu mu'allaf. Adakah? Dia pun masuk Islam kan? Masuk Islam kan? Tetapi gelaran itu tidak diberikan. Sebab apa? Memang tak ada pun. Sebab dia hanya untuk tempoh awal sahaja kita ni mu'allaf. Selepas itu kita dah Muslim. Kita Muslim seperti orang lain. Kita dah masuk dalam kategori yang mana bebanan hukum itu juga terpikul ke atas kita. Kita dah jadi mukallaf. Alright. So sampai bila kita dah cerita sejarah pun kita dah bagi tahu. Zaman dulu dia tak ada. Betul tak? Dia tak ada. Contoh macam di zaman sahabat-sahabat dan sebagainya, gelaran itu tidaknya dibawa sampai bila? Bila-bila. Cuma ada di kalangan kita dekat Malaysia ini yang salah faham dan dia fikir mu'alaf ni siapa? Mu'alaf ni adalah orang yang masuk Islam sampai dia mati dia adalah mu'alaf. Mu'alaf itu hanyalah perkataan yang disinonimkan dengan pemberian zakat tadi. Alright. Okey. Orang masuk Islam, mu'alaf, orang yang nak memeluk agama Islam dan sebagainya, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka boleh memeluk agama Islam. Di antaranya, kahwin. Ini yang paling famous. Betul? Ramai orang masuk Islam sebab nak kahwin. Mungkin disebabkan pergaulan. Dia kenal dengan kawan-kawan non-Muslim. Yang non-Muslim dia kenal dengan kawan-kawan Muslim. Dia tengok bagus diorang ni. Ada satu kesatuan. Bila semayang tengok ada sistematik dan sebagainya. Kehidupan yang bagus. Mengikut jadual kan. Ada waktu dan sebagainya. Tengok baguslah orang ni. Dan dia pun memeluk agama Islam. Kebajikan. Ada orang yang masuk Islam sebab kebajikan. Dia tengok dalam Islam ni dia ada sistem zakat. Satu sistem yang sangat bagus. Tengok. Sistem zakat ini adalah satu-satunya agama yang ada sistem zakat. Kalau kita tengok dari sudut sejarah adalah agama Islam. Yang mana hatta sistem itu juga kita boleh lihat diguna pakai oleh kebanyakan negara-negara lain yang datang kemudian. Betul? Dan diolah sedikit dan sebagainya. Tetapi satu sistem yang terurus, yang mempunyai sistem untuk kebajikan, menjaga kebajikan umatnya adalah agama Islam. Yang mana dibagikan kepada 8 asnaf dan semua orang dapat, kalau fakir miskin dan sebagainya. Ada orang dia tertarik dengan benda itu, kebajikan dan sebagainya, dan ada orang yang dapat kebajikan tersebut menyebabkan dia jinak dan dia nak masuk Islam. Kemudian ada juga orang yang masuk Islam disebabkan kajian. Dia buat kajian pasal agama ni dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Silibus sekolah. Ada orang zaman dulu, bukan sekarang lah, kalau dulu kan agama ni dia jadi subjek elektif dekat sekolah. Macam yang dah lama-lama ni diorang tahulah. Tasawur Islam. Tak, masa dulu. Sekarang ni dia dah fix. Muslim pergi kelas agama, bukan Muslim dia pergi kelas moral. Pada peringkat dulu, awal-awal dulu, non-Muslim dia boleh pilih. Walaupun dia non-Muslim, dia masih boleh pergi ke kelas agama. Tak ada masalah.
Sepatutnya sekarang pun boleh lah. Tetapi dia dah jadi apa? Dia dah jadi sinonim sangat. When non-Muslim dia pergi kelas moral, Muslim dia pergi kelas agama. So dekat sekolah, diorang belajar silibus sekolah termasuk agama dan sebagainya. Akhirnya mereka pun memeluk agama Islam. Ada juga yang masuk Islam disebabkan dakwah. Ada orang buat dakwah dan sebagainya, akhirnya orang itu memeluk agama Islam. Ada juga yang kita dengar orang masuk Islam sebab dengar azan. Dia tengok orang dengar azan, dia tengok orang Islam solat dan sebagainya, menyebabkan dia rasa, oh bagus, dan dia pun memeluk agama Islam. Ada orang nak masuk Islam sebab dia nak status bumi putera. Ini orang dulu lah. Kan? Orang dulu dia ingat, oh dulu kalau masuk Islam dia boleh dapat, dia pun boleh jadi bumi putera, dia pun boleh jadi senang nak berniaga, orang akan terima dan sebagainya. Kan, betul kan? So dia pun ingat dia boleh masuk Islam. Betul ke? Zamri Vinod selepas masuk Islam dia dah jadi bumi putera. Betul? Betul? Semua pun tak tahu. Dia kata engkau je lah tahu betul engkau bumi putera ke tak. Sebelum saya masuk Islam saya India, lepas masuk Islam pun saya India. Tak boleh jadi bumi putera tuan-tuan. Kan? Cuma ada orang dia tak faham benda ni. Dia ingat bila dia masuk Islam dia boleh jadi bumi putera. Dia pun masuk Islam. Bila dah masuk Islam baru dia tahu, oh tak boleh rupanya. Okey, perniagaan. Ni of course, ini adalah realiti yang kita tidak boleh nafikan. Ada orang masuk Islam disebabkan, contoh, bila dia berniaga, semua orang akan terima. Orang Melayu, especially dekat Malaysia kalau kita lihat, siapa ada buying power? Kat Malaysia ni siapa ada buying power? Orang Islam lah, orang Melayu, orang Islam yang ada buying power, majority dia orang. Betul tak? So kalau kita nak berniaga, nak jadi bagus dalam perniagaan kita, macam mana? Masuk Islam lah, orang Islam mesti beli kat kita. Sebab kalau dulu aku jual mi goreng, orang Islam tak mau beli. Kan, Cina jual mi goreng, tuan-tuan beli kah? Siapa kat sini cakap jujur dengan saya? Kalau tengok Cina jual mi goreng, walaupun dia tulis dekat sana pork free, siapa akan beli? Tak ada. Tapi tengok Arifin. Arifin kan? Yang asal Cina tu kan? Arifin kan? Bila masuk Islam, semua orang pergi kan? Sampai saya pergi kedai dia, kita pun dah tak tahu ni kedai Melayu ke kedai Cina. Betul kan? So penerimaan masyarakat dan sebagainya. So ada orang, saya bukan kata Arifin masuk sebab tu, tetapi apa yang saya nak masukkan, ada orang masuk Islam disebabkan perniagaan. Dia tahu perniagaan dia boleh jadi lebih kembang, maju, ada buying power daripada orang Melayu, orang Islam, dia akan mula membeli apabila mereka tahu dia telah masuk Islam. Begitu juga ada orang yang masuk Islam sebab dia nak cerai. Dia ada masalah rumah tangga, banyak susah mau handle. Dia kata ni zaman awal-awal dulu lah. So apa yang kita buat, kita masuk Islam lah, lepas 3 bulan automatik boleh cerai. So dia tak mau pening-pening, dia buat apa? Dia masuk Islam dan boleh cerai. Okey. Persoalan yang saya nak tanya dekat tuan-tuan, orang yang masuk Islam disebabkan nak kahwin, dia tak ikhlas kan? Betul tak? Orang yang masuk Islam sebab nak buat perniagaan, dia tak ikhlas kan? Betul? Orang yang masuk Islam sebab nakkan kebajikan, dia tak ikhlas. Betul? Islam dia tak bagus. Betul tak? Betul kan? Betul ke tuan-tuan? Bagus. Saya nak kita fikir sejenak. Di zaman Rasulullah SAW, ada tak orang masuk Islam disebabkan perkahwinan? Ada. Betul tak? Hatta Rasulullah SAW sendiri menggunakan perkahwinan itu sebagai salah satu asbab yang telah menjadikan satu kabilah memeluk agama Islam. Setuju? Setuju kan? Ada tak di zaman Rasulullah SAW sahabat yang memeluk agama Islam disebabkan kebajikan? Ada tak di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang memeluk agama Islam disebabkan sistem kukuh, keselamatan dan sebagainya? Kalau masuk Islam dia akan dapat perlindungan. Ada ke tak? Ada. Sahabat di zaman Rasulullah SAW sendiri masuk Islam di atas pelbagai sebab. Poin dia dekat sini bukan sebab apa dia masuk Islam, tapi apa yang kita lakukan selepas dia memeluk agama Islam. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat lain dapat membentuk orang yang masuk Islam sehingga mereka pun dapat title radhiyallahu anhu. Betul?
Orang-orang yang masuk Islam di atas pelbagai sebab inilah yang akhirnya mendapat title. Title yang kita pun tak ada. Title Allah redha kepada mereka. So point dia dekat sini bukan sebab apa orang masuk Islam, tapi how we handle them selepas mereka masuk Islam, sehingga mereka faham tentang agama Islam. Akhirnya mereka hidup, mereka menjadi seorang Muslim bukan disebabkan sebab-sebab ini, tetapi sebab mereka nak taat perintah Allah dan perintah Rasul. Betul? Pengenalan Bilal radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW. Mula-mula sebab Rasulullah selalu pergi jenguk, tolong Bilal. Betul? Betul kan? Tetapi Bilal yang samalah akhirnya mempertahankan akidahnya apabila dia mengetahui tentang kebenaran. Do you agree? So, apakah penting apa sebab orang masuk Islam? Ataupun selepas dia masuk Islam tu jauh lebih penting? Selepas dia masuk Islam lah kan? Do you agree? Betul ke tak? Dan boleh jadi Allah jadikan itu asbab untuk orang-orang ini nak memeluk agama Islam. Syakirit, berapa ramai dekat sini yang kenal Brother Syakirit? Brother Syakirit itu asalnya satu orang yang dia nak masuk Islam, bukan dia nak masuk Islam, dia hanya nak tahu pasal Islam je sebab nak kahwin. Nak kahwin dia pasal. So dia fikir, sebelum aku nak masuk, aku nak ambil tahu sikit lah pasal agama ni dan sebagainya. Akhirnya hari ini dia menjadi pendakwah yang mengajak orang-orang bukan Islam untuk kepada Islam. Peringkat awal dia masuk sebab apa? Sebab nak kahwin. Akhirnya dia jadi pendakwah. So it is not why you become a Muslim. Kalau kita jadikan itu sebagai satu hujah, tuan-tuan, hari ini saya pun nak tanya dekat tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Ustaz-ustaz jadi Islam sebab apa? Ustazah-ustazah jadi Islam sebab apa? Sebab kadang-kadang kita akan tanya dekat mualaf kan, kau ni tak ikhlas, kau ni masuk Islam sebab nak ni dan sebagainya. Is that our problem? Adakah itu masalah kita? Tidak. Masalah kita apa? Bagaimana nak menjadikan dia seorang Muslim yang akan mentaati Allah dan Rasul. Membentuk mereka itu jauh lebih penting. Do you get the point? In the end, kalau kita pun, kalau orang tanya dekat kita sebab apa kita menjadi Muslim, apa jawapan terbaik yang kita ada? Ustaz, sebab mak bapak kita adalah Muslim. Kalau dia tanya balik, adakah itu ikhlas? So the point is not why we be in that religion, but how we be in that, how we live in that religion. Dan apa, sebab tu saya selalu akan pesan hatta kepada mualaf pun, bila dia masuk Islam, dia bukannya penting sebab kamu masuk Islam tu penting, saya bukan kata tak penting, tetapi belajar selepas kamu masuk Islam itu jauh lebih penting, sebab itu yang akan membentuk diri kamu supaya kamu lebih memahami agama dan kamu akan hidup as a Muslim by choice, not by chance. Sebab kamu memilih untuk menjadi seorang Muslim. Okey. Yang ini cabaran mualaf. Kadang-kadang bila kita tengok hidup mualaf ni kan, kita semua akan fikir, senangnya hidup mualaf, ada duit, ada itu, ada ini kan. Lepas tu, saya pun tak nafikan juga, mualaf ni pun ada macam-macam perangai juga. Ada macam-macam PL. Kan? PL yang mana bukan tuan-tuan, saya pun kadang-kadang menyampah juga. Yang tak boleh nak buat apa. Especially bila tengok mualaf yang pergi duduk dekat depan masjid dengan satu sijil. Saya cukup, saya cukup berhangin kalau saya tengok orang-orang, yang dia akan cetak dia punya sijil masuk Islam tu, dia akan letak dekat depan. Saya tak tahu tuan-tuan pernah go through ke tak ada. Ni dekat depan masjid, dekat arenar, dekat ini semua boleh jumpa orang-orang macam ni. Saya tak dan dalam keadaan itu kita ada juga yang jenis macam tu, tapi ada juga yang bagus yang kita tak dapat nafikan. Kalau kita lihat, bukan hanya golongan mualaf saja yang ada kategori macam tu, dalam semua komuniti pun ada kategori macam tu. Setuju atau tidak? Kalau kita bincang dalam kategori orang-orang mamak, ada tak orang macam tu? Ada. Ada mamak yang bagus, ada mamak yang tunggal langgang. Setuju? Ada juga orang Melayu yang bagus, yang Islam. Ada juga orang Melayu yang tak bagus. Setuju?
Ada orang Melayu yang mengikuti Quran dan Sunnah, ada juga orang Melayu yang tak ikut. Setuju? So, perkara begini. So, ada juga mu'alaf yang bagus, ada juga mu'alaf yang tak bagus. So, semua komuniti kita ada tak orang begini? Kita ada. Cuma kadang-kadang, daripada kita buang masa, fokus kepada orang-orang yang bawa masalah ni, lebih baik kita fokus dekat orang yang betul-betul nak kepada Islam itu. InsyaAllah kita pun dapat bentuk dia pun mungkin boleh jadi jauh ke arah yang lebih bagus. Apa yang saya nak cerita pada kali ini adalah berkaitan dengan apa, despite of apa yang kita nampak terhadap mu'alaf ini dari sudut luar, apa yang berlaku dan sebagainya, saya nak kita fahami juga apa sebenarnya cabaran yang mu'alaf ni hadapi. Kebanyakan daripada mu'alaf. Dan kita boleh pecahkan perkara itu, sebelum dia masuk Islam, apa cabaran dia? Waktu dia nak masuk Islam, apa cabaran? Kan, semasa dia nak masuk Islam tu, apa cabaran yang dia hadapi? Dan selepas dia masuk Islam, apa cabaran yang dia hadapi? Tuan-tuan ni ada kelebihan lah bila tuan-tuan masuk Islam dan sebagainya. Cabaran-cabaran ini, mungkin tuan-tuan dan perempuan tak lalui. Ustaz dan ustazah tak lalui. Tetapi mu'alaf ini, dia akan lalui tau. Dan kadang-kadang dia lebih emosional dan sebagainya. Disebabkan apa yang dia telah lalui. So insyaAllah kita akan bincang sebelum memeluk agama Islam. Tengok. Kadang-kadang ada mu'alaf, dia baru menjinakkan diri dengan Islam. Dia belum lagi masuk Islam. Dia baru nak tahu tentang Islam dan sebagainya. Betul? Dalam keadaan begitu, dia akan rasa agama adalah urusan peribadi. Sebab itu, kadang-kadang bila kita bagi tahu dengan dia kan, oh, you kalau nak kahwin, contoh kalau dia nak kahwin dengan orang Islam dan sebagainya, dia akan bagi tahu, bila you nak kahwin dengan saya, you kena masuk Islam. Apa dia akan fikir? Agama kan urusan peribadi, apa masalah dia sekarang? Engkau jadilah Muslim, aku jadilah agama aku, apa salah dia kita kahwin? Faham tak? Sebab apa? Sebab dia masih dalam otak kufar. Faham ke tak? Bila kita tune dia punya otak masuk dalam agama Islam, baru dia boleh, oh, inilah reason dia. Oh, ni Quran cakap macam ni. Oh, sebab itulah dia macam ni. Do you get the point? Pada peringkat itu, dia bukan hatta dia saja akan fikir begitu. Kalau dia pergi bagi tahu dekat family dia pun, katalah kita dah terangkan dekat dia, dia pun okey. Kan, dia pun nak masuk Islam. Dia bagi tahu dekat family dia. Family akan bagi tahu apa? Biarlah kau kahwin dengan dia. Agama kau urusan peribadi. Kau ikut agama kau, dia ikut agama dia. Apa masalah dia? Kenapa mesti kena engkau masuk? Kalaulah yang perempuan itu adalah Islam, yang lelaki itu kena masuk Islam, oh, tak macho lah. Lelaki ikut perempuan. Faham tak? Dia akan dapat tak pressure? Dia dapat tak pressure? Dia dapat pressure. Setiap orang yang dia jumpa dalam keadaan begitu, orang-orang non-Muslim, siapakah orang yang paling rapat dengan dia orang? Non-Muslim jugalah. Betul tak? Mak bapak dia non-Muslim kan? Adik-beradik dia non-Muslim kan? Rakan-rakan dia yang paling rapat non-Muslim kan? So mereka pun akan ajar benda tu kan? Agama kau urusan peribadi. Apa pasal? Kau buatlah kau punya, dia buatlah dia punya. Dia nak overcome benda tu, senang ke susah? Senang ke susah? Senang ke susah? Susah. Dia nak explain. Kalau kita dah explain dekat dia, dia nak explain benda tu pun satu masalah. Perlu ada orang tak bantu? Perlu tak ada orang bagi sokongan dekat dia? Perlu ke tak? Perlu. Tengok, yang kedua, semua agama adalah sama. Ini hatta pemikiran sebelum dia dan juga orang yang ada bersama dengan dia. Dia akan fikir semua agama ajar benda baik mah. Apa masalah dia sekarang? Betul kan? Jangan kata dia orang tahu. Hari ini ada di kalangan orang Islam pun dah mula fikir macam ni. Apa punya masalah saya pun tak tahu. Kalau saya cakap nama nanti dia marah. Saya cakap rambut je lah perang. Kan? So kadang-kadang kalau kita tengok dengan dia orang, dia pun, oh semua agama ajar benda baik. Hello. Siapa kata semua agama ajar benda baik? Saya boleh bagi tahu dengan tuan-tuan, beberapa agama yang sebenarnya, kalau ada orang kata semua agama ajar benda baik, saya akan nafikan benda tu. Ada agama yang memang ajar benda tak baik. Cuma kalau kita sebut, orang akan marah dengan kita. Do you get the point? Okey, yang ketiga, unsur paksaan. Contoh kan, dia sendiri baru kenal, contoh nak kahwin dan sebagainya kan, baru kenal,
baru berkenalan, hatta tak kira lah perempuan tu non-Muslim ke ataupun lelaki itu non-Muslim. Kan, lepas tu nak berkahwin, nak suruh masuk Islam dan sebagainya. Apa pasal paksa aku suruh masuk Islam ni? Boleh faham tak? Dia akan rasa itu ada satu keadaan yang memaksa, betul? Family dia pun akan rasa tak begitu? Akan rasa. Dia nak overcome semua ni, susah ke senang? Susah ke senang, tuan-tuan? Susah. Ini kita bukan lawan orang tau, kita bukan lawan cakap. Kita tengah lawan pemikiran. Sebab ini pemikiran yang telah tular hari ini, betul ke tak? Betul kan? Ramai orang beranggapan semua agama ajar benda baik. Apa susah, kita baik-baik ada, sudahlah. Tak apalah, dia mau ikut apa, dia ikut. Saya nak cerita sedikit saya punya pengalaman hidup. Waktu saya selepas saya memeluk agama Islam, waktu saya form 6, saya ada kenal lah dengan seorang. Dia ni Kristian. Kami hampir-hampir nak kahwin. Dan bila kami hampir-hampir nak kahwin tu, saya pun cubalah untuk cerita dengan dia pasal Islam dan sebagainya. Akhirnya dia beritahu dengan saya, dia kata, tak apalah, kalau you nak, you dah jadi Islam, tak apa, you ikutlah Islam, saya akan ikut Kristian lah. Lepas tu saya cakap dengan dia, habis tu kita kahwin macam mana? Oh, tak apa, kalau dah kahwin, anak nanti macam mana? Dia kata, anak tak apalah, anak tengoklah mana satu demo dia pilih lah. Dia cakap dengan saya macam tu. Lepas tu dia tanya dengan saya macam mana? Saya cakap dengan dia, saya pun sudah pilih. You pilih apa? Saya pilih saya tak mau kahwin sama you. Saya cakap dengan dia, siap ugut lagi ni. Oh, kalau you tak jadi kahwin, saya akan bunuh diri. Saya buat tak tahu lah. Sorry lah. Lepas tu saya kata, tak apalah kalau itu you punya pilihan. Saya pun buat tak tahu. Lepas seminggu saya jumpa dia balik. Saya tanya, oi, hidup lagi ke? Hari tu kata nak bunuh diri. Saja main-main kan. So, tetapi apabila kita dah faham benda itu, kita akan dapat bezakan. Dalam hidup ini, apa benda yang paling penting dalam hidup kita? Do you get the point? Ada orang, selagi mana dia belum sampai ke tahap pemikiran itu, bagi dia, pemikiran dia, ideologi dia lain. Dan ini adalah kehidupan satu orang mu'alaf yang pada peringkat permulaan, dia nak lawan semua ideologi ini. Dan dia nak adapt dengan ideologi yang baru. Bagi dia. Bagi kita, ini adalah ideologi yang sedia ada. Tapi mereka ini kita akan nampak ini ideologi yang baru. Betul tak? Bagi dia, itu ideologi dia. Dia lawan pemikiran. Nak lawan pemikiran ni senang ke susah? Susah. Okey, kemudian ada, sebelum masuk Islam, ada juga di kalangan mu'alaf ni, okey, dia dah belajar, okey, dia rasa bagus dan sebagainya. Tetapi ada persoalan terhadap Islam tak terjawab. Dan bayangkan bila dia ada persoalan terhadap Islam tak terjawab, dia ni belum masuk Islam lagi ni. Tiba-tiba dia pergi jumpa dengan ustaz. Dia pun tanya, ustaz, kenapa Rasulullah, kenapa Nabi kahwin dengan Aisyah ketika Aisyah umur 9 tahun? Duduk dengan Aisyah ketika umur 9 tahun. Kahwin dengan dia umur 7 tahun. Ustaz pun jadi jam. Apa pasal lu mau tanya ni soalan semua? You kafir, tak payah tanyalah. Untuk apa you mau tahu? Sebenarnya kita yang tak tahu jawapan. Do you get the point? Kat mana tempat dia nak pergi dan ambil tahu tentang persoalan-persoalan yang tak terjawab? Media pula hari-hari duk cerita kononnya macam Islam ni adalah agama teroris. Bayangkan. Betul tak? Dekat mana dia nak pergi tanya? Dia nak pergi masjid. Dia belum masuk Islam lagi. Dia pergi masjid. Masjid akan tanya, lu Islam kah? Bukan Islam apa bikin sini? Normally. Dia nak datang jabatan agama. Jabatan, sini you mau nikah, kahwin, cerai, rujuk, bolehlah. Nak pergi jabatan mufti, 5 fatwa kita boleh kasih. Do you get the point? Kat mana dia nak pergi? Alhamdulillah, dekat Perlis kita ada one center. So kalau dia pergi sana, boleh hantar one center. Mana-mana dia pergi pun boleh hantar one center. Tetapi in normal circumstances, mana dia nak pergi dan dia pun tak tahu. Betul tak? So semua orang-orang yang kerja di jabatan agama, di majlis agama dan sebagainya, kita at least perlu tak ada sedikit consideration untuk kita handle mu'alaf dan sebagainya. Dan bayangkan kalau dia datang, kita suruh, oh tak apa-apa, you pergi. Apa perasaan dia? Dalam keadaan yang dia nak tahu. Dan apabila dia nak tahu, rasa-rasa soalan dia tu sensitif ke ataupun tak sensitif? Sudah tentu persoalan-persoalan itu adalah persoalan-persoalan yang
sensitif. Dan bayangkan kalau kita pula jadi triggered dengan soalan yang dia bagi. Boleh faham tak? So, ini pun satu cabaran. Cabaran dekat mana dia nak dapatkan jawapan. Macam mana dia nak dapatkan jawapan dan sebagainya. Kebebasan terkongkong. Ini akan ada dalam pemikiran satu orang yang belum memeluk agama Islam. Dia masih menjinakkan diri dalam agama Islam. Dia mesti akan fikir, "Ayo, mau masuk Islam kah? Ayo, masuk Islam kena sembahyang 5 waktu. Oh. Ayo. Saya dulu satu hari satu kali pun miss Sekarang masuk Islam 5 kali kena sembahyang Ayo, macam saya mau buat kerja." Faham tak? Sebab dia mungkin fikir kita punya sembahyang macam dia punya sembahyang, ambil masa lama dan sebagainya. Kena buat macam-macam preparation. Kan? Apa yang ada di dalam pemikiran dia. Masuk Islam mau kena puasa ke? Ayo, tak boleh makan Ayo, maknya seksa Boleh faham tak? Siapa nak terangkan dekat dia? Masuk Islam kena bayar zakat dah. Ayo, poket pun boleh bocor. Wah, cari duit susah-susah mau kasih orang Ayah, masuk Islam kena pergi Mekah kah? Ayo, Thailand pun tak pernah pergi lagi mau pergi Mekah. Ini yang akan ada dalam pemikiran dia. Dia akan rasa apa? Susahnya. Kalau perempuan kan, ayo kena pakai tudung banyak panas ayo. Macam mana? Faham tak? Bagi dia orang tengok. Saya pernah lah jumpa dengan satu orang putih. Masa buat most tour guide. Dia datang, dia cerita dengan saya. Dia ingat orang Islam, perempuan Islam ni, dia ingat tidur pun pakai tudung. So dia rasa macam manalah diorang ni boleh hidup dengan 24 jam dengan dengan tudung. Lepas tu saya bagi tahu, tak, sebenarnya bukan 24 jam. Orang perempuan Islam ni hanya perlu tutup aurat bila dia keluar rumah, bila ada orang yang bukan dia punya ahli keluarga, bukan orang-orang yang rapat, bukan dia punya suami dan sebagainya, bila jumpa baru je kena pakai tudung. Kalau tak ada masalah. Dalam rumah dia nak pakai bikini pun tak ada masalah. Depan dia punya suami dia nak pakai bikini, ada problem ke tuan-tuan? Ada problem ke? Tak ada problem kan? Dia cakap, lepas tu dia kata, saya ingat perempuan Islam tidur pun kena pakai kena pakai tudung. Okey. Lepas tu akhlak negatif di kalangan orang Melayu. Yang ini kadang-kadang bila ada orang nak masuk Islam, yang ni family orang lain, you nak masuk Islam ke? You tengok dia orang lah macam mana. Lagi you pun mau join dia orang ke? Kalau zaman sekarang lah kan. Topik-topik yang hangat sekarang kan. You nak masuk Islam, you tengok semua dia orang juga angkat rasuah. Mak yang cantik kau ajar dia orang ambil rasuah, lepas tu kau cakap dia orang Padahal yang ajar dia orang ambil rasuah siapa tuan-tuan? Diorang lah kan. Lepas tu sekarang tengok semua, you mau masuk agama, semua ambil rasuah ambil agama kah? Dan bagaimana dia nak hadapi perkara tersebut. Dan dia pun keliru. Sekarang macam-macam benda ni ada. Dia nak masuk Islam ni, dia pun keliru. Nak ke tak nak? Nak masuk ke tak nak? Boleh faham tak? Besok macam mana dia nak hadapi ahli keluarga dia? Cabaran tak tuan-tuan? Dilema ke tak ada? Dia dalam dilema. Dan bila dia masuk Islam, ini belum lagi saya cerita, sebelum masuk Islam akan ada ugutan-ugutan yang dia akan dapat. Macam-macam ugutan tuan-tuan. Okey, tengok. Ini di antara cabaran yang biasanya mualaf akan dapat. Antara cabaran yang dia akan dapat ketika dia nak masuk Islam. Nombor 1, dia dah decide, katalah tadi sebelum kan, lepas itu dah terang dekat dia apa semua, okey, dia pun fine, dia nak masuk Islam. Bila dia nak masuk Islam, antara benda yang dia akan fikir, bagaimana nak bagi tahu dekat family ni yang kita dah nak masuk Islam. Sebab kalau kita tengok tuan-tuan, rata-rata dekat Malaysia ni, kalau anak-anak, especially kalau di kalangan orang Hindu pun, kalau anak dia masuk Kristian, tak ada masalah. Kalau masuk Buddha, tak ada masalah. Tapi kalau masuk Islam, dia jadi a very big issue. Dan macam-macam lagi. Sekarang ni, okey lah. Cabaran dah tidak ada seperti dulu. Dulu lagi dahsyat tuan-tuan. Kita boleh baca surah khabar, siap ada orang masuk Islam, kena kerat.
mati, kena pukul, kena kurung. Kalau Chinese, di kalangan yang Chinese yang selalu aduan yang kita dapat, bila masuk Islam je, duit poket kena potong. Yuran sekolah sudah tak mau bayar. Kalau yang India ada ganas sikit lah. Biasa cabaran aduan-aduan kita dapat, kena kurung, kena pukul, tak kira besar ke apa kan dan sebagainya. Ini semua aduan yang kita dapat. Dan bagaimana dia nak bagi tahu? Yang kedua, macam saya kata tadi, sara diri. Sekarang ni kadang-kadang family dia bila tahu, bila kita cakap dia nak masuk Islam, dia cakap okay, you pandai-pandai jaga you punya diri. Bagaimana dia nak take care? Siapa nak tolong dia? Siapa nak bantu dia? Dan kalau kita nampak dia pula dah tak ada orang ni nak tolong dia, dia nak sara diri, dia pun datang minta dekat kita tolong. Saya nak masuk Islam, saya tak ada, boleh tolong bayar semua yuran. Inilah dia mualaf. Masuk Islam je semua nak duit. Tapi kita tak tahu ada di kalangan mereka yang hadapi cabaran yang memang genuine. Memang ini masalah yang mereka hadapi. Di mana? Dan dia dalam keadaan yang dia tak ada apa-apa maklumat. Dia pun tak tahu dekat mana nak masuk Islam. Dia pergi Jabatan Agama. Encik, saya nak masuk Islam. Oh, sini tempat untuk nikah, cerai, rujuk. Dia kena pergi pejabat sana. Dia pergi sana pula, dia kata tak boleh. Masjid, tak boleh. Sini, sana, sini. Do you get the point? Dan suami isteri tidak memeluk agama Islam. Kalau yang dah kahwin, ini lagi pening. Dia dah tahu kebenaran, katalah dia dah tahu, dia dah yakin dia nak masuk Islam, pasangan dia tak mau masuk. Oi, tuan-tuan, dia satu mental torture tau. Kan, mental torture sebab apa? Kita sayang dekat dia. Takkanlah aku nak cerai dengan dia. Aduh, aku masih sayang anak ada. Tapi aku dah tahu kebenaran ni. Macam mana ni aku nak buat ni? Dia perlu sokongan tak? Mu'alaf ni tuan-tuan, most of the time bukan dia hanya perlukan sokongan duit je. Dia perlukan sokongan emosional. Dia perlukan sokongan orang bagi kata-kata yang positif dekat dia. Bagi semangat. Bawa dia bersama dengan family dia. Sebab tu saya, kalau siapa yang masuk Islam, insya-Allah, kalau saya ada ketika itu, saya selalu akan bagi tahu, you dah masuk Islam, jom pergi you rumah. Sebab apa? Sebab saya tahu dah ada masalah nak bagi tahu dengan family dia apa semua. Tak apa, biar saya bagi tahu. Biasanya dia akan mengelak. Saya biasa akan tanya dulu, family macam mana apa semua. Kalau saya tengok macam bukan jenis yang very kasar dan sebagainya, saya akan cakap, tak apa, you bagi tahu. Biar daripada awal, macam mana pun akan hadapi ada masalah. Better kita hadapi masalah sama-sama, jom aku pun ikut dengan kau. Kalau ada masalah, kita tanggung sama-sama. Saya pernah ada seorang rakan yang masuk Islam. Dia terus masuk Islam, dia terus dah cabut. Dah cabut pergi dekat KL. Family semua dia tengah cari mana dia apa semua. Lepas tu semua kata, ini Zamri punya kerja lah ni. Dia duduk campur dengan Zamri ni, suruh masuk Islam. Ni orang suruh cuci dia punya otak. Kawan tu belajar psikologi. Mana mungkin saya boleh cuci dia punya otak. Patut dia lah cuci saya punya otak. Dia yang belajar psikologi kan. Dia dah masuk Islam, dia dah pergi. Lepas tu saya call dengan dia. Saya kata, nama dia tak sebut lah, no. Saya kata, bro, you mari sini. Dia bila saya panggil, dia datang kan. Dia datang rumah. Dia datang rumah, saya kata, jom. Saya dah ada tempat saya nak bawa you. Mari naik kereta. Dia pun naik. Saya terus drive, pergi berhenti depan dia punya rumah. Depan dia punya mak punya rumah. Dia dah jadi jam. Woi, ini saya punya rumah. Saya kata, sampai bila you nak main lari-lari? Biar ada masalah, kita hadapi sekali. Jom masuk. Saya bawa dia masuk. Saya pun dah biasa pergi rumah dia. Tapi diorang tengah hati panas lah dengan saya. Sebab diorang fikir dia rapat dengan saya punya pasal dia dah masuk Islam. Saya sampai dekat ni, saya pun hati yang macam sihat dah. Saya tengok muka semua ketat. Dia tengok saya, okey tak apa, diam. Tapi diorang tengok anak dia dah balik, dia macam happy lah sikit kan. Dan kemudian saya tanya dengan mak dia, "Aunty, Mai ada harga lah, ada air kau mau minum?" Dia pergi dekat belakang, daripada belakang cawan terbang, pedepung kat depan. Saya kata, "Oh, ni cawan memang nak kenal saya ni." Tapi lepas tu dia orang okey. Mak bapak dia okey. Sebab apa? Sebab apa kadang-kadang dia orang takut, tuan-tuan? Sebab ada di kalangan non-Muslim ni, dia takut bila anak dia masuk Islam, anak dia akan putuskan hubungan dengan mak bapak dia. Ini yang kita tak mau. Mak bapak di kalangan mereka, diorang rasa, oh kalau anak dia nak masuk Islam,
dia takkan lagi datang rumah aku. Sebab ada di kalangan kita pun yang ajar macam tu. Oh, sudah masuk Islam, jangan pergi lagi mak main rumah. Tak boleh, diorang orang kafir. Diorang... Kalau dia tak pergi, macam mana nak buat dakwah? Tuan-tuan faham kan? Kan kadang-kadang perkara-perkara yang kita akan sembang, you pergi sana, you tak boleh minum, you jangan pakai cawan sama, you jangan pakai apa, pinggan sama. Mak dia rasa macam yang datang tu bukan lagi anak dia, entah mana main alien datang rumah. Semua tu ada masalah fiqah. Ada tak jalan keluar? Ada. So ini antara problem yang dia akan hadapi. Lepas tu ada juga di kalangan, ini pun saya pernah jumpa, orang dia nak masuk Islam, dia dah tahu kebenaran, tapi dia masih delay dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia rasa, aku tak rasa lah aku masuk Islam aku boleh jadi Muslim yang bagus. Saya pernah jumpa dengan orang yang bagi tahu, saya tahu Islam agama yang betul, saya tak boleh masuk Islam. Sebab apa? Sebab saya tak boleh berhenti minum arak. Saya tahu Islam agama yang betul, tapi kenapa tak masuk Islam? Sebab saya masih main judi. Tu Toto Magnum kuda awak tak boleh lepas. 4D. Saya tahu Islam agama yang bagus. Hatta orang asli pun ada yang macam tu. Dia kata, nak masuk Islam, saya mau masuk Islam. Tapi bawah rumah dia, orang asli, dia kan boleh babi kan. So dia delay, dia kata dia nak masuk Islam, dia tak boleh. Sebab apa? Sebab babi dekat bawah rumah dia tu banyak. Kalau dah masuk Islam, babi tak boleh ada, dia rugi mah. Mana nak buang babi-babi ni? Dah bela lama, semua duit. So dia tunggu babi habis, baru nak masuk Islam. Ini di antara masalah-masalah yang hadapi. Dan dia tak rasa dalam keadaan itu, dia yakin boleh masuk Islam. Yang ni bagaimana kita nak handle dengan dia. Perlu tak ada orang bagi dia semangat? Perlu tak ada orang bagi tahu dengan dia dan sebagainya? Perlu tak tuan-tuan? Hatta kalau kita kan, itu satu part. Ada pula lagi satu part, orang di kalangan kita pula yang akan bagi tahu. Oh, you minum arak lagi? Oh, tak payah masuk Islam dulu. You berhenti minum arak, baru you masuk Islam. Betul ke? Betul ke? Sekarang ni, di antara dosa tuan-tuan, ni kita bincang sikit no. Dosa minum arak dengan dosa syirik. Mana dosa lagi teruk? Kita nak hapuskan dia buat dosa yang mana satu dulu? Syirik. So, nombor satu, suruh dia masuk Islam dulu. Kemudian yang ni kita handle kemudian sedikit demi sedikit. Hatta kita tahu kan di zaman Rasulullah SAW sendiri, adakah arak diharamkan secara total? Tidak, secara berperingkat. Betul? Masa peringkat awal ada sahabat yang masuk Islam, diorang masih minum tak arak? Ada. Dan kemudian mereka berhenti tak? Mereka berhenti. So yang ni kita kena bagi tahu. Perlu tak ada orang bagi sokongan kepada mereka? Kalau ada orang macam tuan-tuan merapati mereka, menghubungi mereka dan sebagainya, at least mereka boleh dapat satu gambaran yang bagus bagaimana mereka nak menyelesaikan masalah ini. Kalau tak ada, dia akan duduk dalam dilema tu lah. Sebab keputusan orang untuk nak memeluk agama Islam, dia bukanlah satu keputusan yang hari ini terus besok. Ada orang dia boleh buat macam tu, ada orang dia akan ambil proses yang sangat lama untuk dia betul-betul fikir. Sebab dia akan fikir, oh, aku kena hadapi ni, aku kena hadapi family aku kena hadapi isteri atau suami aku macam mana dan sebagainya. Do you get the point? Tuan-tuan ada tak hadapi masalah-masalah ni? Tak ada. Tuan-tuan kalau tidak mengamalkan Islam baru ada masalah. Betul? Diorang nak mengamalkan Islam ada masalah. Betul? Okey. Yang ini selepas masuk Islam pula. Okey, selepas masuk Islam, ini di antara cabaran yang diorang akan hadapi. Ada di kalangan orang, lepas masuk Islam, nombor satu dia akan dapat ugutan daripada keluarga. Oi, sama masuk Islam lah. You tak nak keluar, saya bunuh diri you. Yang cakap siapa? Mak. Betul? Macam mana mau cakap? Takkanlah kita nak cakap, tak apalah mau bunuh. Bunuhlah. Takkan kita nak bagi tahu dengan mak, tak apalah mak nak mati, matilah. Nyawa bukan di tangan saya. Nyawa di tangan Tuhan. Yang cakap tu siapa? Bapa.
Macam mana kita nak handle situasi itu? Ini ugutan-ugutan yang biasa tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kalau orang-orang lama. You know, orang-orang lama punya sentimental punya apa? Blackmail. Macam mana ada orang. Do you get the point? Lepas tu kerjaya. Lepas masuk Islam. Katalah kalau dulu dia kerja dekat kelab. Income banyak. Kan? Ada pula tips. Lepas tu sudah masuk Islam. Habis awak tak boleh kerja lagi kelab. Oh, yo, mana mau kerja. Oh. Itu satu part. Lagi satu part pula, bila majikan dah tahu masuk Islam, oh, dia pun mula buat kecoh. Sama masuk Islam lah? Oh. Tak bagi dah. Ini pun ada macam-macam cabaran. Dan kemudian bila dia dah hilang kerja, katalah dia, tuan-tuan, dia dulu kerja kelab, dia tak mau lagi buat kerja haram sebab dia dah tahu dia menjadi seorang Muslim, dia pun berhenti. Lepas tu bila datang, saya dah tak ada kerja sekarang, nak minta bantuan dan sebagainya, kita pun. Inilah dia mu'alaf. Masuk Islam tu datang minta bantuan. Sorry no. Kan? Lepas tu ada pula yang tembak dia lagi. Oh, minggu-minggu asyik jumpa muka yang sama. Dan boleh jadi cabaran yang dia hadapi itu menyebabkan dia datang jumpa tuan-tuan dan perempuan. Dan boleh jadi kes itu memang genuine. Kemudian perubahan cara hidup. Kalau dulu cara hidup dia bebas. Pagi boleh bangun pukul berapa dia nak pun. Betul tak? Ada siapa mau tahan kah? Tak ada siapa mau tahan. Tapi bila dah masuk Islam, subuh mesti kena bangun. Betul? Kalau dulu hari Ahad tak payah bangun pagi mah. Sebab apa? Cuti. Kita bangun pukul 10. Sekarang boleh tak? Tak boleh. Suka tak suka, hari-hari mesti bangun subuh. Betul? Susah ke senang? Habit. Benda tu dah jadi dia punya habit. Nak ubah dia punya lifestyle, kemudian nak ubah balik jadual dia, mengikut waktu solat itu sendiri pun satu masalah. Betul? Kalau dulu dia berpakaian, contoh dia boleh pakai macam mana dia nak pun, lepas masuk Islam boleh kah? Tak boleh. Dia nak menyesuaikan diri. Mudah ke susah tuan-tuan? Itu belum lagi bila dia sendiri, katalah kalau dia sendiri berubah, dia nak ikut, belum lagi sindiran-sindiran yang dia akan dapat daripada kawan-kawan dia. Betul? Aidil, ada dapat kah? Ada. Saya pun dapat. Itu standard. Mesti dapat punya. Kawan saya, selepas saya masuk Islam dekat sekolah, kita nak pergi makan. Ada kedai Cina, dia cakap, kawan India lah, dia cakap dalam bahasa Tamil, dia cakap, oh, dia sekarang suruh masuk Islam, dia suruh tak boleh makan babi. Dia cakap, oh, suruh tak boleh ajak sama dia. Lepas tu saya pun bagi tahu dengan dia, oi, bukan saya masuk Islam, saya tak boleh makan babi tau. Lu Hindu pun tak boleh makan babi lah, babi. Kawan kan? Dan sekolah dulu. Saya kan masuk Islam umur 16 tahun. Tu saya bagi tahu dengan dia, oh, ya Allah, saya pun bagi tahu dengan dia, Hindu pun tak boleh makan babi, lu tahu? Lu tak baca buku yang mana, lu tahu? Okay, kemudian tidak diterima oleh orang Islam. Ada pula yang bila dah masuk Islam, orang Islam pula tak terima. Contohnya, dia nak kahwin, pasangan, family pasangan pula tak terima. Kan, tiba-tiba tanya, you tak ada lain orang kah? Tak ada Melayu lagi kah dalam ini dunia? Masa India juga lu dapat kah untuk kahwin? Habis kau punya zuriat, lepas ni kau baik-baik boleh keluar putih, lepas ni akan keluar semua hitam. Tak ada orang Melayu mau cari family pun tak terima. Bagaimana perasaan dia dalam keadaan semua cabaran yang dia hadapi, kemudian orang Islam pun tak terima dia. Very difficult tuan-tuan. Kemudian cabaran lain, amal dengan ilmu dan amal secara keturunan. Ini lagi satu problem. Katalah dia dah masuk Islam kan, dia belajar pasal Islam. Bila dia dah belajar pasal Islam, okey, dia tahu Islam sebenarnya begini-begini. Lepas tu sampai pula dekat kampung dan sebagainya, diorang pula ajar benda yang bertentangan dengan apa yang dia belajar. Dia pun pening, mana satu betul ni sekarang ni. Saya hadapi masalah ni. Saya masuk Islam, dekat masjid, saya kenal dengan masjid Hanafi. Pagi ada kunut tak tuan-tuan?
Masjid Hanafi ada kunut tak pagi? Tak ada kunut. Kan? Saya dah biasa dengan tak ada kunut di Masjid Hanafi. Ini dekat Negeri Sembilan. Dan bila dah biasa, bila saya masuk Islam, kena pergi kursus. Bila saya pergi kursus, mu'alaf, dalam kursus dia ajar, kalau solat subuh tak ada kunut, solat tak sah. Saya dah jam crank. Hui! Macam ni lama, semua paki-paki tu, semua dah semayang, semua tak sah. Oh. Saya pun dah fikir, apa ni biar betul ni tak sah. Saya pun tanya dengan dia. Tu Masjid Rahang tu semua semayang tak ada sah kah? Lepas tu dia kata, tak dia. Saya pun dah fikir, berapa banyak Islam ada ni ya? Faham tak? Di peringkat permulaan, berapa banyak ada? Takkan satu orang kata sah, satu orang kata tak? Sah. Kita nak lalui. Kemudian masing-masing pula akan kata, dia punya cara yang paling betul. Macam mana kita nak adopt dan kita nak faham? Sebab tu ilmu ni penting tak? Sangat penting tuan-tuan. Hatta kepada mu'alaf pun sangat penting. Kalau tidak, dia akan hidup dalam lagi banyak dilema. Ni mazhab. Masa kita masuk Islam, yang kita tahu ada apa? Satu je lah Islam. Betul tak? Islam ikut cara siapa? Ikut cara Nabi. Betul ke tak? Lepas tu tiba-tiba ni ada mazhab. Apa ni mazhab? Baru ni barang. Kau tak tahu ni benda semua. Oh. Betul tak? Bagi kami, orang yang memula agama Islam, saya masuk Islam dulu, saya tak isi borang masa saya nak masuk itu mazhab kan, ini mazhab. Saya tak ada sentimen mazhab. Aida, you ada sentimen mazhab? Ada? Ni? Dia mungkin tak tahu apa tu mazhab pun. Di peringkat permulaan. Betul ke tak? Kita tak ada sentimen mazhab. Dia tak ada sentimen. Saya masuk Islam mesti akan ikut Syafi'i. Sorry, tak ada itu. Saya tak ada tu sentimen. Sebab keturunan saya bukannya daripada... Tuan-tuan faham kan maksud saya? So, kami akan ambil yang mana yang jauh lebih memudahkan urusan kami. So, impose benda itu kepada kami pun akan jadi jam. Lepas tu akan ada pula orang bagi tahu, you kalau Islam dekat Malaysia mesti kena ikut Syafi'i. Kita pun, apa hal? Lebih-lebih lagi macam saya kenal daripada Masjid Hanafi. Betul tak? Tiba-tiba orang cakap you mesti kena ikut Syafi'i. So, diorang bukan Islam ke? Faham tak? Di peringkat permulaan, kita nak adopt, kita nak faham dan sebagainya. Orang-orang ni dia bukan lebih lebih beri kita kepahaman, dia lebih merunsingkan, lebih kusutkan lagi kita punya pemahaman. Do you get the point? Dan kita nak hadapi dan kita nak lalui perkara tersebut sehinggalah kita boleh memahami benda tersebut. Bagaimana semua problem ini boleh selesai? Dengan ilmu. Setuju atau tidak? Poin dia dekat sini, siapa yang nak bagi ilmu tadi? Dekat mu'alaf. Dekat mana dia nak belajar ilmu tadi? Ini pun satu problem. Betul? Sebab untuk mu'alaf, kita tak boleh letak dia dalam kelas seperti mana orang awam belajar. Sebab they should start from basic. Bagi orang-orang awam, dia dah belajar basic itu daripada sekolah. Setuju tak tuan-tuan? Dan dia tak sama dengan mu'alaf. Kemudian, dijangka menjadi Muslim sejati serta-merta. Bila kita jumpa je mu'alaf kan, masuk Islam, ya masuk Islam, berapa hari, 2 hari, tu pakai tudung mesti kena tutup Masuk Islam hari ni, besok mesti pakai tudung. Satu helai rambut kalau nampak, neraka Jahannam. Dia pun, banyak dahsyat, kan? Masuk Islam, mesti kena sembahyang 5 waktu. Sedangkan kita boleh pergi slow and steady. Dia kena tak ikut? Dia kena ikut, tapi dia masih boleh mengikut kefahaman, slow, steady kita boleh bentuk. Dia seperti mana Rasulullah SAW sendiri membentuk para sahabat lain. Setuju atau tidak? Kemudian, ada juga di kalangan mereka yang akan dianggap, mereka orang-orang yang selepas masuk Islam akan dianggap sebagai Muslim kelas rendah. Kan bila jumpa, ini mu'alaf. Ini mu'alaf yang ni tolong buat ini. Tak boleh, dia mu'alaf.
Jangan kasih dia. Ini pun satu problem. Sebab bila hatta kita punya pahaman kan, logically kalau kita tanya, bila kita dengar je mu'alaf, apa yang akan bermain di fikiran kita? Dia ni masih belum pandai, dia ni masih belum tahu. Betul tak? Memang itu juga kan makna kepada mu'alaf itu sendiri. Dia dalam keadaan masih kena belajar. Betul ke tak? So orang pun akan rasa, oh dia mu'alaf. Sampaikan Syekh Husin Yi pun kadang-kadang digelar mu'alaf. Kesian dia. Okey, ini realiti dan cabaran mu'alaf kalau kita lihat dari sudut faktor luaran, eksternal yang dia dapati. Tadi kita dah bincang pasal niat, betul? Apa niat dia masuk Islam? Kan orang akan persoalkan niat dia. Dan ada di kalangan mu'alaf ini, sebab dia tahu orang kadang-kadang tanya niat sebab nak tahu dia masuk Islam sebab betul atau tidak, dia pula akan buat kelentong punya story. Sebab nak cover diri punya pasal. Oh, saya masuk Islam memang betul-betul sebab saya nak masuk Islam. Besok dia kahwin. So kadang-kadang bila jumpa dengan mu'alaf, saya akan bagi tahu tak ada masalah pun you nak masuk Islam sebab you nak kahwin ke, sebab you nak itu ke, you nak ini ke, it's okay, no problem. Tetapi you have to learn about Islam. Ada juga kes yang bila diorang datang, saya akan minta diorang belajar dulu pasal Islam. Then you decide. So it's depend on cases. Okay. Yang kedua, second class Muslim. Bila mu'alaf ni dia macam Muslim kelas rendah. Kan dia tak pandai lagi dia ni. Tuan-tuan, dalam agama ni kan, dia ada ke senior dan junior? Tak ada. Siapa belajar dia dapatlah kan. Betul ke tak? Kalau orang tu datang kemudian, kalau dia belajar dan dia boleh jadi lagi pandai daripada orang yang tak belajar. Betul? So, boleh jadi tak satu orang memeluk agama Islam macam Iskandar kan? Baru masuk Islam. Berapa bulan Iskandar? 4 bulan. Macam Iskandar 4 bulan masuk Islam. Katalah Iskandar kemudian dia pergi belajar dan sebagainya. Boleh jadi satu hari saya kena belajar daripada dia. Setuju atau tidak? Sebab agama dia tak ada seniority. Dia tak ada siapa junior, siapa senior. Siapa belajar dia dapatlah. Setuju? Kemudian mengislamkan versus memelayukan. Ada di kalangan kita, bila dia masuk Islam, masyarakat dan sebagainya, masyarakat lebih intent untuk menjadikan dia Melayu daripada menjadikan dia Islam. Okey, kalau dia nak berpakaian seperti orang Melayu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia bukan haram, tuan-tuan. Boleh faham tak? Tetapi dia kena tahu, pakai baju Melayu, it does not mean bila dia masuk Islam, bukannya dia jadi Melayu. Sebab apa saya cerita benda ni? Sebab ada di kalangan mu'alaf, dia sendiri pun rasa begitu. Saya pernah jumpa dengan mu'alaf, masa kursus dulu, lepas masuk Islam. Saya biasalah, saya boleh cakap Tamil, saya pun cakap Tamil, saya tahulah di India. Bila saya pergi cakap Tamil dengan dia, dia pusing, dia cakap dengan saya, abang, saya tak tahu Tamil, saya orang Melayu. Ui? Bukan kau masuk Islam ke? Macam mana kau jadi Melayu? Saya pula tengok dia, kau lagi gelap daripada aku. Mana mungkin kau boleh jadi Melayu? Sebab apa? Sebab diorang tak faham. Dia rasa masuk Islam, dia jadi Melayu. Bila masuk Islam, apakah bahasa kita akan berubah? Tidak. Bahasa ibunda kita tidak berubah. Bangsa kita berubah tak? Tak berubah. Kalau kita masuk Islam, kalau India, boleh tak makan makanan India? Boleh. Janji makan makanan yang halal. Boleh tak pakai pakaian orang India? Boleh. Janji pakaian yang menutup aurat. Boleh tak amalkan cara hidup orang India? Boleh, selagi mana dia tidak bercanggah dengan syariat. Betul ke tidak? Begitu juga dengan orang Cina. Orang Cina masuk Islam, boleh pakai tak chopstick? Boleh. Saya, tuan-tuan, selepas saya masuk Islam kan, ada satu ketika tu saya pergi masjid. Saya pakai seluar. Seluar tu dekat tepi dia ada tulisan Cina tau. Tepi dia ada tulisan Cina. Saya India. Saya pakai seluar tu dekat tepi ada tulisan Cina. Saya pergi dekat masjid. Saya pun dah semayang. Ada seorang pakcik, dia tengok saya, dia kata, tak sah you main semayang. Saya kata, pasal apa? Ada tulisan Cina. Ui! Saya cakap dengan dia, ini tulisan saja, tak ada masalah pun. Dia kata, tak boleh. Saya cakap dengan dia, kalau tulisan tu ada apa?
contoh saya bagi tahu dengan dia, katalah ada orang Cina, dia nak tahu pasal Islam, dia kalau tulis dalam bahasa Cina tak boleh kah? Dan bagaimana orang Islam dekat negara Cina? Dia pun, oh you mualaf baru masuk Islam, apa you tahu? Oh yalah, awak tak tahu apa-apa, tak apalah, awak baliklah. Ini cabaran yang kami hadapi. Okey, kemudian syariat versus budaya. Kadang-kala ada budaya orang Melayu itu ataupun budaya masyarakat tempat diimposkan kepada kami yang memeluk agama Islam, yang mana budaya itu tak ada kena-mengena pun dengan kita orang. Tapi kalau kita orang nak ikut, selagi dia tidak bercanggah dengan syariat, boleh ke tak? Contoh kan, bila nak kahwin. Bila ada mualaf masuk Islam, bila nak kahwin, biasanya kita akan ikut adab mana? Ada orang Melayu kan? Betul tak? Kalau dia seorang tak apalah. Tapi bayangkan dia masih ada keluarga bersama dengan dia dan sebagainya. Apa keluarga dia akan rasa? Kan? Lepas tu bila buat majlis belah lelaki, ikut style Melayu punya style juga. Boleh faham tak? Budaya yang tidak bercanggah dengan agama lah. Bila buat style perempuan pun ikut style mereka juga. Ui! Oh, saya tak ada tuan. Saya ustaz, waktu saya kahwin dulu, first time waktu saya kahwin, saya bagi tahu dengan saya punya wife, okay, tak apa, bila kita bawa majlis dekat you punya side, kita ikut you punya style, no problem. Saya pakai baju Melayu dan sebagainya. Okey, kita kahwin. Makanan kita buat style ikut makanan orang Melayu lah, rendang apa semua. Lepas tu saya kata, nanti saya nak jamu saya punya saudara pula. Saya kata bila nak jamu saya punya saudara, kita buat dekat saya punya rumah, makanan ikut semua Indian punya style, kambing apa semua. Saya kata, pakaian you pun pakailah pakaian India punya, tutup aurat. Dan dia pakai pakaian India. So bila family saya datang dan sebagainya, apa dia orang akan rasa? Wow. Dia akan rasa dihargai dan sebagainya. In the end, dalam agama Islam salah ke benda tu? Tak salah kan? Betul ke tak? Tapi siapa sebenarnya nak bagi tahu benda ni boleh juga dibuat begini dan sebagainya. Dan hatta melalui kaedah tersebut, kita boleh jadikan, kemudian kita boleh rapat sikit dengan diorang, kita boleh jadikan itu medium untuk kita nak sampaikan dakwah itu sendiri, dan orang akan faham, oh kalau masuk Islam tak ada masalah pun, masih boleh pakai juga pakai India dan sebagainya. Sebab ada di kalangan orang, kenapa dia risau untuk masuk Islam? Sebab dia risau dia akan hilang dia punya identity, especially Chinese. Kan? Chinese dia sangat mementingkan identiti dia. Dan bila dia tahu kalau masuk Islam pun masih boleh kekalkan identiti itu, dia akan ada problem sangat tak? Tak ada. Kemudian akidah versus fiqh. Ini lagi satu masalah. Bila mualaf masuk Islam, benda pertama yang kita akan ajar dia apa, tuan-tuan? Tak selalunya ada banyak fiqh tu. Saya bagi tahu dengan tuan-tuan, pengalaman saya, bila masuk Islam, benda pertama yang dia ajar adalah taharah. Betul? Bersuci. Dia akan bermula dengan mandi wajib. Sebab apa? Dulu kita orang ni semua kotor. Bila masuk Islam kena, tapi baguslah taharah dan sebagainya. Tetapi sekarang kita tengok sistem pembelajaran kita kepada mualaf dengan sistem pembelajaran yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan bersama dengan kepada para sahabat. How the Prophet teach the sahabat. Dia bermula dengan apa? Tauhid. Dengan akidah. Betul? Hatta kalau kita lihat ayat Quran sendiri, 13 tahun pertama ayat Quran yang turun, majority berkisar tentang akidah. So apabila akidah para sahabat telah betul-betul kukuh, mereka dah kukuh, apabila turunnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sami'na wa ta'ana. Betul kan? Sampaikan bila datangnya ayat pengharaman arak secara total, dia tahu ayat tu dah turun, dia boleh muntahkan balik. Begitu tahap iman mereka, tuan-tuan. Apabila iman dibentuk di peringkat awal.
Sebab apabila kita tahu as a Muslim kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tahu apa saja perintah daripada Tuhan punya kita, iaitu Rabb kita Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti akan taat. Sebab apa? Sebab kita hamba. Konsep akidah itu apabila kita faham, kita pakai tudung sebab apa? Sebab ini perintah Allah. Kita tak makan babi sebab apa? Sebab ini perintah Allah. Betul? Di peringkat permulaan mungkin kita perlukan penjelasan, tak makan babi sebab itu ni. Tapi kemudiannya apabila tahap keimanan kita telah meningkat, para sahabat semua mereka tinggalkan larangan Allah kerana itu adalah perintah dari Allah atau perintah dari Rasul. Dan mereka menunaikan sesuatu perintah itu sebab ianya juga adalah perintah dari Allah. Dan mereka tinggalkan larangan disebabkan ianya juga adalah perintah dari Allah. So kalau kita ajar mu'alaf, bila kita ajar, bila dia datang, ini cabaran juga. Dia tengok, dia bila dia datang, mula-mula sekali dia diajar dengan fiqh dan sebagainya. Tetapi satu sistem yang telah terbalik. Tak sama dengan cara yang the Prophet teach the sahabah. Kemudian pendekatan mengajar Islam. Guru-guru. Sekarang ni Alhamdulillah saya rasa ada banyak perubahan dan sangat bagus. Alhamdulillah. Kalau di zaman dulu tuan-tuan, apabila diajar agama Islam, biasanya ustaz akan simpan rotan. Maksud saya pergi mengaji umur saya 16 tahun pun, saya pun kena rotan tu, jangan main-main tu. Semua ni budak-budak, saya pergi mengaji, bila kena rotan, saya pun dia rotan, saya pun jam, biar betul ini, aku pun kena, okey tak apalah. Tetapi kalau kita tengok pendekatan, sebab mereka ni di kalangan orang-orang yang ada pengalaman dalam agama lain. Kalau siapa yang pernah pergi ke Bible study, kalau pergi gereja, cara pendekatan diajar Bible study macam mana? Semuanya baik miau. Very common. Sampaikan kalau kita ada problem tuan-tuan, diorang akan mai cari kita. Sampai ke rumah, padri akan mai. Dia akan minta update. Masa kalau main volleyball dekat sebelah gereja, tengok kalau perasan kan gereja ni biasanya dia akan ada padang volleyball dan sebagainya, ada tempat permainan. Dan dia takkan restrict hanya untuk orang Kristian saja. Siapa-siapa pun boleh pergi main. Dan masa dia tengah main-main ni, tiba-tiba kita tengah letih, padri akan bawa air sirap. Suruh minum. Kalau dekat tempat kita, "Woi, tak ada tempat lain kamu untuk main. Ini masjid lah, woi. Kenapa main-main kat sini?" Pendekatan kita. Agama Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah agama yang cukup baik. Dia adalah agama yang benar. Betul? Tetapi kalau kita packagekan agama ini dengan packaging yang tak cantik, dia akan nampak tak cantik. Benda yang tak betul, kalau dipackagingkan dengan cantik, benda tak betul tu akan nampak lagi cantik daripada benda yang betul. Do you agree? Sebab tu packaging is very important. Okey, kemudian proses pengislaman. Ini pun satu problem. Saya pernah dapat perlis, alhamdulillah okeylah, alhamdulillah. Ada di beberapa tempat juga yang mana kami hadapi problem, yang mana orang kontak dan bagi tahu bila dia pergi pukul 4.30, oh hari ni tak boleh masuk Islam, kita nak balik besok. Orang nak masuk Islam ni. Waktu kerja sudah habis, boleh tak datang? Boleh tak datang besok? Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada di kalangan kita pun, kita fikir ini kerja. Kita bukan fikir ini adalah tanggungjawab. Betul? So bayangkan kalau mu'alaf nak masuk Islam pukul 12, macam mana? Dia habis kerja pukul 10 malam. Dia nak masuk Islam. How? Sebab tu kalau orang yang tahu, dia boleh bawa. Orang nak masuk Islam,
Dia mesti kena masuk Islam dekat jabatan agama ke? Tak kan? Dia boleh masuk Islam dekat mana-mana pun. Pendaftaran je kena buat dekat jabatan agama. So what is the issue? Boleh faham tak? So masih boleh buat dekat mana-mana dan sebagainya. Kalau ada problem dekat mana pun, call lah kami di One Center Malaysia. InsyaAllah kami akan uruskan, tak kira lah pukul berapa pun. Kami pernah tuan-tuan. 11 malam semua pernah pergi syahadahkan orang. Ni, idea lah. Bagus idea ni. Dan ada imam pun ikut. Kan, imam mana? Apa nama dia? Lupa nama. Imam masjid mana? Kalau tak silap saya ada satu tempat yang diorang call pukul 11 malam dan pergi. Sebab apa? Sebab ini adalah tanggungjawab. Kita ni tak apa tuan-tuan, alhamdulillah kita hari ni buat kerja ada gaji. Baik One Center pun ada gaji kan? Semua ada gaji. Di zaman Rasulullah SAW ada tak gaji? Para sahabat? Tak ada. So sepatutnya kita kena kerja jauh lebih bagus daripada mereka lah kan? Okey, kemudian follow up. Ini satu problem. Ramai orang tuan-tuan, bila dia masuk Islam, kita pun, orang masuk Islam, betul, berbondong-bondong orang masuk Islam dan sebagainya, akhirnya kita tak ada follow up, kita pun tak tahu apa jadi dengan dia. Bayangkan, mu'alaf bila masuk Islam, dia diraikan, kan? Sampai dekat tempat, oh bagusnya masuk Islam, orang pun datang. Orang kita, alhamdulillah, orang Melayu ni, saya tengok bagus dalam benda tu. Dalam nak meraihkan mu'alaf ini, sangat bagus. Saya baru-baru ni pun ada satu kes. Ada seorang kawan yang masuk Islam, dia pergi ke negeri lain, bila orang tahu dia masuk Islam, terus orang raihkan dia, bagi dia tempat tinggal dan sebagainya. Alhamdulillah, very good. Bagi tolong carikan dia kerja dan sebagainya. Dalam perkara itu, sangat bagus. Namun, ada benda yang sangat penting tuan. Selepas itu, bagaimana dia nak follow up. Contoh, bila dia masuk Islam, datang kat pejabat kita, dah syahadah apa semua. Apa jadi selepas itu jauh lebih penting. Setuju atau tidak? Siapa kena ambil peranan itu? Semua orang Islam. Setuju atau tidak? Sebab boleh jadi jiran kita itu mu'alaf. Boleh jadi di karya kita ada jemaah, ahli jemaah kita ada yang mu'alaf dan sebagainya. Setiap orang kalau bila kita ambil tahu dan kita jaga kebajikan mu'alaf tadi, dia akan jauh lebih membantu. Sebab tu dulu, sewaktu kami di Skuad Mubalik, apa yang kami buat? Kami ada buat program. Kami akan pergi ziarah mu'alaf di satu kawasan, di satu karyah itu. Kemudian kami akan kumpulkan mu'alaf itu bersama dengan jemaah masjid. Kemudian kami akan buat sesi pengenalan di antara mu'alaf dengan jemaah masjid. Supaya jemaah masjid pun lepas itu boleh take care mu'alaf tersebut. Sebab first approach, tempat yang paling dekat dengan mu'alaf tu mana tuan-tuan? Masjid kawasan dia lah kan? Betul ke tidak? Bila dia ada problem, dia boleh tak pergi? Dia boleh pergi. Kenapa saya cakap begitu tuan-tuan? Kalau kita tengok orang-orang, bagaimana orang Kristian buat kerja. Kalau kita tengok di kampung orang asli, bila kita pergi kan, dia siap boleh ada mapping. Kampung orang asli, dia tahu rumah ni siapa, berapa orang Islam, berapa orang anak dia, nama dia apa, yang bukan Islam berapa orang, nama anak dia apa, semua maklumat dia ada. Dan bila dia jalan, dia jumpa orang ni, dia siap boleh sebut nama lagi. Dia siap boleh tahu lagi, anak macam ni sihat ke, apa perasaan kita. Berapa banyak di kalangan kita, kalau kita jadi ahli masjid, imam ke, pengurusi ke, tak kira apa saja jawatan kita dekat masjid, ahli AJK masjid dan sebagainya, berapa ramai di kalangan kita yang betul-betul mengenali ahli karyah kita, ataupun paling kurang yang satu row dengan masjid tu. Tak, masalah ahli karyah pun tak kenal imam siapa. Jarang main. So benda ni penting tak tuan-tuan? Penting. Kalau dengan anak karya pun apatah lagi mu'alaf. Sebab setiap mu'alaf yang masuk Islam ni, dia mesti ada yang tinggal dekat karya-karya tertentu. Okey, yang realiti dan cabaran yang second last tu adalah di pinggir.
Kadang-kala bila dia masuk Islam, tak ada orang nak peduli dekat dia. Family dia dah buat, tak tahu. Family dia dah buang dia. Betul tak? Family yang dia masuk Islam pun dibuang. Saya ada banyak kes juga apabila mualaf masuk Islam, kadang-kala especially bila berlakunya perceraian. Dia dah masuk Islam dengan pasangan dia, kemudian dia bercerai dengan pasangan dia, habis. Sebab apa? Dah tak ada orang nak take care dia. Family dia pun tak peduli. Family belah pasangan pun dah tak peduli. Sebab dah cerai, habis. Kontang, kanting begitu saja. Dan yang last tentang asnaf mu'allaf. Yang itu kita dah bincang tadi. Okey. Sedikit lagi. Ini faktor dalaman. Faktor itu eksternal. Eksternal masalah-masalah yang mu'allaf hadapi dari sudut luaran. Sekarang ni masalah mu'allaf itu sendiri. Dalaman. Yang pertama sekali, kurang inisiatif. Ada di kalangan mu'allaf, betul, Aidil? Ada di kalangan mu'allaf yang masuk Islam, yang mana dia sendiri pun macam tak ada inisiatif nak kena belajar, nak kena itu, nak kena ini. Tapi kita sebagai orang yang mengendalikan dia, kita kena tahu waktu bila nak gunakan sebaik mungkin. Kalau dia masuk Islam sebab dia nak kahwin, masa tu kalau kita cakap dengan dia, you kena belajar ni, on the spot dia boleh buat. Sebab apa? Sebab nak kahwin. Nak kahwin dia pasal apa kita suruh, semua boleh. Sebab dia tahu kalau dia buat ni, baru dia boleh kahwin. Setuju atau tidak? So, gunakan waktu tu sebaik mungkin sampai dia belajar betul-betul. If you miss that chance, you will miss it forever. Sebab lepas tu, mungkin kalau kita panggil dia, dia akan beritahu, oh busy lah bro. Oh yo, ada kerja lah bro. Sebelum dia kahwin, nak kahwin pasal sini. Oh boleh bro. Berapa? Pukul 5. Oh boleh bro. 4.50 dia dah sampai. Lepas kahwin, pukul 10 belum tentu dia sampai. Betul? Sebab dah tak ada benda yang push. So ini pun masalah. Yang kedua, mengamalkan pemahaman dan adat lama. Ini pun ada. Ada juga di kalangan mu'alaf yang bila dia masuk Islam, dia masih lagi mengamalkan adat, pengalaman lama yang mana bertentangan dengan agama Islam. Kalau tak bertentangan, no problem. Kan masuk Islam masih duk pakai apa? Duk pakai putih. Dia bukan nandek tau tuan-tuan. Sebab bila saya tanya dengan orang Melayu ni apa? Ni apa? Nandek. Nandek tu tahu apa? Maksud dia ketam. Tak ada orang letak ketam kat dahi. Okey. Lepas tu keyakinan diri yang rendah. Ini pun satu problem. Bila dia masuk Islam, dia tak mau, dia kurang bergaul dengan hatab, dia tak mau pergi masjid, dia takut, dia jadi self esteem dia low dan sebagainya. So somebody have to help them supaya dia boleh kenal dan sebagainya. Dia boleh rasa masyarakat Islam ini adalah sebahagian daripada dia dan juga saudara mara dia. Seterusnya manja. Oh, yang ni pun memang ada di kalangan mu'alaf yang sangat manja. Nak kena belajar, dia nak belajar, kita kena bagi duit. Oh, Maya cantik kau main muka. Kan? Betul tak Ustaz? Bila buat kelas untuk mu'alaf, ada bayaran kah bro? Hoi, kau nak belajar? Tak apalah, bila ada duit zakat tu kita bagi, baguslah. Bukan saya kata jangan bagi. Kan, dah memang kita pun tahu asnaf mu'alaf tu hadiah kan? Kita bagi hadiah. Tapi they shouldn't be manja dan dependent on that lah kan. Endingnya dia datang sebab apa? Sebab dapat duit. Okey lah, mula-mula kalau datang sebab duit, lama-lama dia jadi ini pun okey lah juga. Tapi ini ada di kalangan mereka, akhirnya apa program mu'alaf pun mesti kena duit baru boleh datang. Ui, manya dahsyat. Okey lah, at least dalam tempoh 5 tahun diorang tetapkan, kalau kau macam tu pun tak apa. Ini dah 40 tahun mu'alaf pun nak lagi. Ui, manya dahsyat. Sebab itu saya percaya hatta di negeri Perlis dan juga negeri-negeri lain, waktu mana mereka nak tetapkan tempoh untuk mu'alaf itu, semua negeri hadapi cabaran dan tentangan. Tentangan daripada siapa? Tentangan daripada mu'alaf-mu'alaf yang dah manja ni, selalu mai dapat, dia tahu lepas 5 tahun tak dapat mah. So dia rugi lah. Sebaik kot dia baca hadis tu, dia akan cakap, dia datang balik Jabatan Agama, dia jumpa dengan Ustaz Hafiz, dia bagi tahu, Ustaz, saya nak perbaharui agama. Saya nak syahadah balik, boleh? Dapat lagi 5 tahun mah. Extra bonus.
Okey. Kemudian memutuskan hubungan keluarga. Ini pun satu problem. Ada juga di kalangan mu'alaf, bila dia masuk Islam, dia terus putuskan hubungan dengan keluarga. Dia tak mau pergi jumpa, dia tak mau berhubung dan sebagainya. Satu, bila kita putuskan hubungan, you punya chances untuk you nak buat dakwah itu akan terputus. Itu nombor satu yang kita tak mau. Yang kedua, orang-orang yang lepas tu benda ni dia akan jadi cerita di kalangan orang-orang bukan Islam. Oh, tengok sebab itulah kita tak mau dia masuk Islam. You nampak masuk Islam terus tak balik rumah. Terus tak jumpa mak bapak. Dulu sebelum dia masuk Islam ayah bagus. Sekarang sudah masuk Islam langsung tak mau. Mari. Sebab tu kita selalu akan ingatkan kepada mu'alaf, bila you masuk Islam, kalau you dulu bantu mak bapak sikit, lepas you masuk Islam, you kena buat jauh lebih banyak sebab dia dah jadi tuntutan dalam agama Islam. Betul ke tidak? Berbuat baik. Walaupun mereka Islam ataupun bukan Islam. Kemudian, ada juga di kalangan orang mu'alaf, yang mana dia jadi lagi Melayu dari Melayu. Yang kategori tadi ya. Boleh cakap Melayu boleh cakap Tamil kah? Oh, tak tahu. Saya tak tahu. Saya Melayu. Ui. Wah, masuk Islam boleh jadi? Boleh jadi Melayu. Memang dahsyat lah. In the end, kalau ada orang masuk Islam, dia nak pakai baju Melayu, boleh tak? No problem. Betul tak? Kalau ada orang Melayu, nak pakai pakaian orang India, boleh tak? Boleh. Asalkan dia menutup aurat. Hatta kita pakai jubah. Jubah pakai orang Melayu ke? Bukan. Tapi kita pakai tak? Kita pakai. Ada masalah tak? Tak ada masalah. So, orang India pun kalau dia nak pakai baju Melayu pun dia boleh pakai. Dia nak pakai baju orang Cina pun dia boleh pakai. Dia nak pakai baju orang India pun dia boleh pakai. Tidak ada sebarang masalah. Tetapi jangan pula dia masuk Islam, dia pula kata, kita sudah masuk Islam, kita mesti kena pakai sarung saja tahu. Kan orang-orang Arab dulu dia pakai sarung untuk pergi toilet je. Tahu kan? Dia masalah budaya, betul tak? Dan ni dia pula bagi tahu, mesti kena pakai baju Melayu. Wah, dia ada pula orang masuk Islam dia pakai pakaian apa nama? Dhoti tu dia kata tak boleh, suruh masuk Islam tak boleh pakai. So yang ini pun penting. Nak jadi Melayu boleh tak? Nak pakai pakaian orang Melayu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan over lah. Okey. Mu'alaf ni tuan-tuan, apa sebenarnya harapan kita dengan mu'alaf ini sebenarnya? Harapan dia, sebab mu'alaf ni dia ada kelebihan. Apa kelebihan yang ada pada mu'alaf? Yang tak ada pada ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan. Apa dia? Pengalaman dia menjadi seorang non-Muslim. Betul? Saya tak boleh bagi tahu dekat ustaz-ustaz, Ustaz, pergi ambil pengalaman jadi non-Muslim sekejap. 2 tahun ke, setahun ke? Tak boleh. Betul ke tak? Tapi mu'alaf, dia dah ada pengalaman, dia tahu cara hidup, dia tahu pemikiran, dia tahu budaya masyarakat bukan Islam. Sama ada Hindu, sama ada Kristian, sama ada Buddha atau sebagainya. Betul? Pengalaman itu boleh kita gunakan untuk buat dakwah. Dia boleh jadi ejen dakwah yang terbaik sebab dia mengenali sesuatu kaum itu. Dan pemikiran sesuatu budaya bangsa tersebut. Do you agree? Bukankah itu satu aset kepada kita? Satu aset jika kita dapat bentuk mereka supaya mereka juga boleh menjadi duat. Boleh menjadi ejen yang bakal menyampaikan agama Islam kepada orang-orang lain. Dan itulah peranan kita. Kita nak setiap mu'alaf yang masuk Islam ini, selepas dia teguhkan diri dia di dalam Islam, dia menjadi seorang mukallaf dan akhirnya kita bentuk dia menjadi seorang pendakwah. Seperti mana Rasulullah SAW telah membentuk semua para sahabat menjadi pendakwah. InsyaAllah. Kesimpulan. Mu'alaf ni tuan-tuan, dia macam bayi yang baru lahir. Bila dia bayi yang baru lahir, kitalah yang kena jaga dia. Bila saya kata kita, siapa? Kita orang Islam. Termasuk semua orang Islam, kita memainkan peranan di dalam membentuk mereka. Baik jiran. Kalau kita ada jiran mu'alaf, boleh jadi kita dia jiran, boleh jadi dia ahli karya kita,
Boleh jadi dia mad'u kita, boleh jadi dia klien kita, atau boleh jadi macam-macam saja. Tapi kalau kita tahu dia mu'alaf, kita perlu sama-sama jaga dan take care mereka. Sebab dia tak sama macam kita handle yang lain. Mu'alaf ni tuan-tuan, kita kena handle dia daripada dia, contoh macam daripada masalah kelahiran sampailah ke masalah kematian. Mu'alaf tu bila dia masuk Islam, dia ada anak dia pun kita kena assist dia, kena bagi tahu, okey anak kena buat macam ni, kena apa dia kena buat dan sebagainya kan. Besok kalau mati pun kita juga kena urus A to Z. Kemudian kita permudahkanlah diorang. Mu'alaf ni apabila kita jumpa dengan diorang, kita permudahkan diorang punya urusan. Ada benda yang kalau kita boleh permudahkan dari sudut syariat dan sebagainya, fiqh dan sebagainya, kita pun permudahkan. Jangan kita menyukarkan kehidupan mereka. Contohlah kan, dia nak balik rumah mak dia dan sebagainya. Dia nak guna pinggan yang sama. Macam mana nak buat? Ada pandangan kan? Ada pandangan, adakah pinggan ni, semua pinggan mesti disamak ke? Tak ada. So ada pandangan yang mana memadai pakai sabun pun, basuh dengan menggunakan sabun memadai, betul ke tak? So kita boleh bagi pandangan yang rendah atau mudah kepada dia. Betul ke tak? So insya-Allah dengan itu boleh memudahkan lagi. Sebab tu kita, hatta kita ada satu fiqh khas, iaitu fiqh mu'allaf kepada mereka. Okey, kemudian mu'allaf ini tuan-tuan, peranan mereka dengan kita ni dia seperti muhajirin dan ansar. So we have to apa orang panggil, kita perlu saling bantu-membantu di antara kita sehingga dia pun menjadi seperti kita pada satu hari nanti, insya-Allah. Dan kalau boleh, kalau ada di kalangan mu'alaf-mu'alaf dan sebagainya yang kita kenal, jadikanlah mereka sebagai keluarga angkat, adik angkat, jadikan dia sebagai buddy sampai dia boleh sampai satu level dan dia dah boleh manage dia punya diri. Kerana mu'alaf ni akan ada macam-macam tak tuan-tuan? Ya, macam-macam. Sebab apa? Dia tak membesar seperti tuan-tuan. Dia membesar dengan cara hidup dia sendiri. Dia sama tak? Tak sama dengan tuan-tuan. Sebab mungkin tuan-tuan membesar dalam keadaan di sekolah pondok, telah diberi didikan dan sebagainya, boleh faham tak? Ada di kalangan mu'alaf ni, dia punya lifestyle sebelum ini mungkin macam-macam, dahsyat. Mungkin dia duduk join dengan gangster dulu, mungkin dia duduk join dengan entah mana-mana kongsi gelap, boleh faham tak? Dia kaki mabuk dulu, mungkin itu, mungkin ini. So lifestyle dia tak sama dengan tuan-tuan. Tapi itulah yang kita nak bentuk dia untuk jadi macam kita, jauh lebih mencabar. Ada tak kadang-kala kita, dalam proses kita nak bentuk dia, dia boleh tersasar? Ada. Kan mula-mula dia bagus, lepas tu dia agak tersasar, lepas tu kita pun bawa dia kembali, letak kembali, lagi sekali dia tersasar, kita pun nak buat apa? Tinggalkan dia ke? Tak, kena bawa dia. Macam anak kita. Kan anak kita kadang-kadang buat salah, kita buat apa? Bagi penyepak, buang rumah. Tak ada kan? Betul tak? Kita ajar dia balik. Betul tak? Kalau ada keperluan, mungkin kita akan bagi sikit. Kan? Lepas tu, tapi kita buang tak? Kita tak buang. Kita akan ambil, kita akan belai, letak balik dan sebagainya. So begitulah cara kita nak handle mu'alaf ini mengikut situasi dan keadaan. Semoga apa yang dikongsikan ini tuan-tuan akan memberikan semangat kepada kita semua selepas ini untuk membantu mu'alaf dan menjadikan mereka seorang Muslim yang jauh lebih baik. Dan semoga dengan perkara itu Allah juga akan memberikan ganjaran yang setimpal kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan adalah orang-orang the frontliner. Kenapa saya kata frontliner? Sebab bila ada masalah, bila mu'alaf sendiri ada masalah, kemungkinan juga mu'alaf tu akan datang jumpa dengan tuan-tuan. Boleh jadi dekat masjid, boleh jadi dekat tempat lain, boleh jadi juga dekat jabatan agama, dekat kaunter dan sebagainya. So saya harap kita semua dapat sama-sama membantu mereka mengikut kemampuan kita. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.